Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini paling mengejutkan kita. Beberapa waktu yang lalu, kita mendengar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa ada parti politik, ada pemimpin-pemimpin tertentu, pemimpin politik ahli kenamaan yang sanggup menerima dana judi daripada syarikat judi untuk kempen pilihan raya. Namun ada pihak-pihak tertentu yang menuduh kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai bukti dan juga hanya bercakap kosong. Mereka juga mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bercakap benar. Namun demikian, dengan laporan terkini ini, adakah laporan ini ada kaitan dengan yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan dana politik digunakan dalam kempen PRU yang baru-baru ini didedahkan oleh Anwar Ibrahim. Apabila dilaporkan ada dana firma perjudian digunakan untuk membiayai kempen pilihan raya, menjadi persoalan netizen di media sosial bermula pada tengah hari tadi, sehinggalah pada waktu ini ialah mereka cuba menebak, cuba menembak, cuba meneka, cuba meramal siapakah yang dimaksudkan menerima dana politik atau dana firma perjudian yang digunakan untuk kempen pilihan raya itu. Siasatan SPRM didakwa menemui bukti yang menunjukkan bahawa dana daripada beberapa syarikat perjudian digunakan untuk membiayai sekurang-kurangnya 3 kempen pilihan raya sejak 2018. Bayangkan saudara-saudara sekalian, ada 3 kempen pilihan raya yang didakwa menunjukkan bahawa beberapa syarikat perjudian digunakan untuk membiayai kempen tersebut. Dengan ini setakat ini sekurang-kurangnya 14 orang telah dilaporkan, telah ditahan dan lebih ramai lagi akan dipanggil bagi menyelesaikan skandal perjudian membabitkan rasuah berkenaan. Utusan Malaysia melaporkan SPRM mendapati dana bernilai RM6 juta hingga 7 juta ringgit itu dipercayai diterima orang kenamaan dan pemimpin politik selepas syarikat perjudian tersebut diberi lesen mengoperasikan aktiviti mesin slot di kelab persendirian dan persatuan dimiliki syarikat pengendali mesin judi. Sebahagian daripada dana itu kemudiannya didakwa digunakan untuk membiayai kempen semasa pilihan raya umum ke-14 dan ke-15 serta 6 pilihan raya negeri baru-baru ini. Rupa-rupanya, inilah puncanya kegiatan judi perjudian di Malaysia sukar untuk dibenteras. Kerana ada orang-orang tertentu, ada orang-orang kenamaan, ada orang-orang yang berkuasa menerima rasuah sehinggakan mereka sanggup membiarkan perbuatan judi itu berleluasa di mana beroperasi pula di tempat-tempat perjudian ataupun di tempat-tempat kelab persendirian dan persatuan dimiliki syarikat pengendali mesin judi. Dan menurut laporan, sebagian daripada dana itu kemudiannya didakwa digunakan untuk membiayai kempen semasa pilihan raya umum ke-14 dan ke-15 serta 6 pilihan raya baru-baru ini. Kalau merujuk kepada laporan ini, ia turut menyebut 6 pilihan raya negeri baru-baru ini. Persoalannya ialah negeri manakah yang menggunakannya dan parti politik mana atau gabungan politik mana yang menggunakannya. Dan lebih kita nak tahu ialah siapa calon, siapa orang yang bertanggung menggunakan duit haram tersebut. Siasatan SPRM mendapati selain dana bagi tujuan politik, syarikat judi tersebut juga dikatakan dipaksa, ini bukan diarah, tapi dipaksa menaja berbagai aktiviti membabitkan VIP dan pemimpin politik berkenaan seperti bermain golf di kelab-kelab mewah. Akhbar itu turut memetik sumber SPRM juga tidak menolak kemungkinan terdapat bayaran tertentu dibuat syarikat-syarikat tersebut kepada pihak berkuasa di negara ini secara bulanan agar operasi judi yang dijalankan lancar dan tidak diganggu.
Setakat ini, 13 individu termasuk seorang Tan Sri dan seorang Datuk Sri telah ditahan SPRM menerusi operasi khas pada Rabu lalu. Apabila kita membacakan laporan ini, kita seakan-akan dapat melihat bahwa orang-orang yang menerima rasuah ini seakan-akan menjadi alung pula. Manakan tidak, mereka juga memaksa untuk syarikat judi menaja berbagai aktiviti membabitkan VIP. Dan ini juga menurut laporan tidak menolak kemungkinan terdapat bayaran bulanan. Jadi bermaksud keadaan ini menunjukkan seakan-akan orang-orang yang menerima rasuah menggunakan kuasa, salah guna kuasa ini kelihatan seperti alung, atau dengan kata lebih teruk kejam daripada alung. Setakat ini menurut laporan 13 individu termasuk seorang Tan Sri dan seorang Datuk Sri telah ditahan oleh SPRM. Tangkapan ke-14 membabitkan seorang pengendali syarikat perjudian di Pulau Pinang yang ditahan pada Ahad dan direman selama 3 hari. Memetik sumber utusan Malaysia semalam melaporkan SPRM juga sedang mengesan beberapa individu yang dipercayai berada di luar negara sejak seminggu lalu bagi membantu siasatan sama. Sumber itu berkata nama individu berkenaan mungkin didedahkan SPRM sekiranya mereka masih enggan tampil membantu siasatan. Selain itu, SPRM juga katanya akan meminta bantuan polis antarabangsa Interpol untuk mengesan mereka. Dari maklumat yang diperoleh, individu yang berkenaan dipercayai telah berada di negara jiran dan sebuah negara Eropah sejak seminggu lalu. Sementara itu, SPRM dilaporkan telah membekukan akaun beberapa individu dan syarikat berjumlah RM40 juta susulan penahanan tersebut. Pada Disember tahun lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah membayangkan bahawa kempen Perikatan Nasional sebahagiannya dibiayai oleh hasil perjudian. Bagaimanapun, pada Mei tahun ini dilaporkan SPRM masih belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu kerana kekurangan bukti tertentu. Ini menimbulkan kekecohan daripada Perikatan Nasional yang menuduh Anwar kononnya memfitnah. Tetapi sehingga kini, Perikatan Nasional belum membuat apa-apa saman fitnah berkaitan isu judi tersebut. Perdana Menteri menegaskan, dia tidak akan bercakap tanpa bukti. Tidak jelas sama ada tindakan SPRM sekarang itu berkaitan dengan dakwaan Anwar ataupun tidak. Syabas kepada SPRM kerana menjalankan tugas dengan luar biasa, dan kita doakan kecekalan Datuk Seri Anwar Ibrahim memerangi rasuah di negara ini berterusan dan memulihkan Malaysia yang kita cintai ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, tindakan demi tindakan yang mengejutkan daripada Hadi Awang kini menimbulkan satu polemik baru, yaitu bilakah beliau akan berhenti mewujudkan kontroversi-kontroversi yang besar. Hari ini daripada Sabulin.com menulis, sudah sampai masa tindakan tegas perlu diambil terhadap Hadi Awang. Menurut laporan, Presiden PAS Hadi Awang sekali lagi dipanggil ke Bukit Aman untuk disiasat dan diambil keterangan berhubung ucapannya ketika kempen dalam PRK Simpang Jeram Johor yang sedang berlangsung sekarang ini. Kali ini siasatan itu berkaitan ucapannya yang mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Hadi dilaporkan berkata kuasa lembaga pengampunan yang ada di negara ini adalah tidak selari ajaran Islam. Kata beliau, pihak yang sepatutnya berhak memberi pengampunan ialah ahli keluarga seorang yang menjadi mangsa jenayah dan bukannya lembaga pengampunan. Sebelum ini, Hadi juga pernah dipanggil memberi keterangan kepada pihak polis susulan kenyataan yang didakwa berbaur perkauman mengenai amalan rasuah di negara ini. Kita tentu faham apabila Hadi mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan, sasarannya tidak lain ialah terhadap Anwar Ibrahim yang telah diberi pengampunan oleh lembaga tersebut pada 2018 lalu. Terlihat
Hadi benar-benar tidak puas hati dan sakit hati terhadap Anwar yang kini telah berjaya menjadi Perdana Menteri sekarang ini. Tidak cukup dengan setiap hari meratib kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, kononnya akan tumbang pada bila-bila masa, dan juga mengatakan sebahagiannya bahawa pada bulan Ogos ini kerajaan Anwar Ibrahim atau Anwar Ibrahim akan tumbang bila saja ada isu yang timbul seperti ketika PRN atau PRK yang sedang berlangsung di Johor sekarang. Beliau kini nampaknya cuma mempertikaikan status pengampunan yang diterima Anwar Ibrahim pula. Tujuannya ialah semata-mata untuk menggambarkan Anwar tidak layak memegang jawatan Perdana Menteri kerana tidak pernah diampunkan oleh keluarga mangsa yang terkait jenayah dengannya. Rilekslah, Tuan Guru. Seorang yang tinggi agama kena selalu bersangka baik, berjiwa tenang dan tidak bersarang dengki yang keterlaluan dalam hatinya. Disebabkan sakit hati dan bencinya yang keterlaluan itu, Hadi sampai tidak sedar bahawa tindakannya mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan itu bermakna beliau sedang mempertikaikan kuasa yang di-Pertuan Agong yang mengetuai lembaga itu. Di peringkat negeri, lembaga pengampunan juga diketuai oleh Sultan atau negeri raja masing-masing. Dengan itu, ucapan Hadi yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan tersebut, selain petanda tidak hormat kepada raja-raja, juga melanggar garisan merah 3R yang dilarang oleh PDRM kepada sesiapa, juga memperkatakannya secara terbuka. Adakah Hadi dalam hal ini sengaja mahu mencabar polis? Kalau Hadi mahu menjatuhkan Anwar atau kerajaan sekarang dek kerana benci atau sakit hatinya yang tak terkawal dengan keberadaan pengerusi Pakatan Harapan itu sebagai Perdana Menteri, beliau sebaiknya banyakkan beristighfar dan percaya kepada qada dan qadar. Tidak perlulah hari-hari memanjat dinding untuk menebuk atap bagi menjatuhkan kerajaan, sebaliknya tunggu saja PRU16 akan datang untuk berbuat demikian. Ketika berucap pula, janganlah tunjukkan sangat perasaan sakit hati dan benci kepada Anwar itu. Buat malu dengan anak cucu saja dibuatnya. Apapun meneliti tingkah laku dan ucapan politik Hadi sejak daripada dulu hingga sekarang, banyak daripadanya adalah bersifat melampau, berbahaya kepada perpaduan dan boleh dikira sebagai suatu ancaman kepada Malaysia yang aman, sejahtera dan harmoni. Daripada amanat Hadi yang begitu kontroversi hinggalah kepada banyak tafsiran agama yang dibuatnya, lebih bermotifkan politik berkepartian dan bertujuan menyemai kebencian terhadap mereka yang tidak sehati atau sejiwa. Sekarang pula dengan mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Agong, ini adalah petanda beliau kini semakin bahaya jika perbuatannya dibiarkan terus berleluasa. Hanya kerana benci, politik dan sakit hati, Hadi nampaknya sanggup melakukan apa saja demi memuaskan rasa dalam hatinya. Tanpa kompromi lagi, sudah sampai masa sebenarnya untuk pihak berkuasa mesti mengambil tindakan sewajarnya terhadap Hadi agar perbuatan dan ucapannya yang sering melampau serta berbahaya itu terhenti seketika atau setakat ini saja. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 27 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.